Masa zaman umur 10 tahun memanglah nak kata nakal tidaklah, memang semua nak cuba. Cabinet paper dia baca setiap helai. Jabatan Agung tak bacalah. Salah. Baginda titah makanlah Raja Permaisuri yang masakkan. Kita rasa macam wah. Tuanku suka mendengar lagu. Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia bersumpah dengan melafazkan wallahi wabillahi watullahi. Maka dengan lafaz ini berikrarlah kami dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan adilnya pemerintahan bagi Malaysia. Dari Pahang ke Kuala Lumpur, Istana Negara menjadi saksi bakti tuanku, bakti yang luhur memayungi negara saat rebah diuji. Takdir telah tertulis, sejarah sudah dinukil. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 menjadi payung bumi bertuah ini. Upacara mengangkat sumpah jawatan pada 31 Januari 2019 berlangsung penuh tradisi dan adat di Balai Rong Seri Istana Negara, Kuala Lumpur. Bermula detik itu, baginda ditabalkan secara rasmi sebagai Ketua Tertinggi Negara bagi tempoh 5 tahun. Menelusuri susur galur sejarah kehidupan Al-Sultan Abdullah, baginda menaiki tahta sebagai Sultan Pahang pada 15 Januari 2019 sebelum dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 oleh Majlis Raja-Raja pada 24 Januari tahun sama. Diputrakan pada 30 Julai 1959, kehidupan zaman kecil Al-Sultan Abdullah diwarnai sama seperti kanak-kanak seusia dengan baginda. Bagi rakan sekelas tuanku di Sekolah Rendah St. Thomas Kuantan, kenangan manis zaman persekolahan bersama ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda menjadi memori termahal dalam sejarah hidup Zulkifli Muhammad Lazim. Tuanku mula masuk di Sekolah St. Thomas di darjah 5 berusia 10 tahun. Dan kami di situ sampai Form 3 saja. Jadi sekolah tu di Kuantan. Mula dia masuk sekolah tu, saya tahu yang tuanku tu memang anak raja. Jadi bila kita bermain pun, tuanku ni dia jenis macam tak kisah. Dia apa yang kita main kat sekolah pun, dia ikut kita main. Apabila kita pergi ke minum kat kantin pun, dia ikut beratur macam kita. Jadi kita tak rasa macam takut-takut ataupun macam segan takut apa dia kan, anak raja kan. Pergaulan tuanku ni masa sekolah rendah tu memang tak ada beza, dia bercampur dengan siapa saja. Dan dia akan bercerita, orang kata cara kelakar pun ada. Macam-macam orang kata pergaulan biasa. Lepas tu dari segi macam saya cakap tadi kan, kalau kata nak keluar mana-mana dia ikut je, tak ada hal. Masa zaman umur 10 tahun memanglah kata nak kata nakal tidaklah, memang semua nak cuba. Yang membuatnya jadi kita tak takut ni sebab dia friendly, humble. Jadi dia bercampur dengan semua orang, dia bercakap pun tak adalah, bila dia bercakap pun tak ada orang kata mengguna bahasa istana lah, orang cakap kan macam biasa kan. Jadi ingat walaupun kita pernah main dalam hutan, masuk hutan, belakang sekolah ada hutan kecil kan. Masuk dalam hutan kecil tu orang cakap main, dia main apa-apa dia buat je. Tak adalah orang kata tak boleh, tak ada. Dia bergaul je. Dia redah je, kita pun bila dia redah, kita redah. Anak raja kita kata bila redah, kita pun tak apalah kata lah. Cuma bertapis tetap bertapis lah, sebab anak raja ni kita kena hormat lah, orang negeri Pahang ni orang kata kan, raja. Tidak hilang bisa ular menyusul akar. Demikian kuasa dan keagungan tidak pernah merubah kepribadian Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Selesa bersederhana dan mendekati rakyat dengan cara baginda, restoran Diwafi di Taman Mahkota Putra Kuantan menjadi lokasi wajib baginda bersarapan pagi setiap kali berangkat pulang ke Istana Abdul Aziz Kuantan. Sejak pertama kali mencemaduli menjejakkan kaki ke restoran ini pada 2017, usai menunaikan solat subuh di Masjid Asy-Syafi'i Kota Sas, tuanku bersama jemaah masjid pasti akan ke sini. Aku selalu minum teh kosong nipis, roti kosong kuadat,
telur semasak 2 biji. Kalau dia datang hari-hari, dia tukarlah. Kalau dia datang macam seminggu sekali tu, dia makan macam ni lah. Kalau dia makan esok pagi, dia akan makan lemak pula. Roti kosong dia memang kena garing. Penebarnya ada penebar special nama request. Ada. Dia sama nama Tengku Abdullah juga. Mengimbau detik setiap kali Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah mencemaduli santap sarapan pagi di sini, pemilik restoran Rosnida Cik Soh mengakui beliau sentiasa teruja dan umpama tidak percaya menerima kunjungan pasangan diraja berkenaan. Seronok jadi customer pun seronok lah, boleh jumpa, bersembang. Tapi dia memang bagus lah. 6 dalam setengah jam ke 40 minit juga dia duduk sembang. Ramai sebelah ni semua jemaah dia ni. Daripada situ hujung sedepan tu bodyguard dia. Tak ada. Kita pasang ni pun dia cakap tak payah. Tapi kita ni segan lah. Hormat lah. Kalau ikut dia tak payah. Pakai yang mana ada je. Ada juga time dia mari tak cakap. Macam ni lah. Macam orang ramai-ramai. Cuma pinggan mangkuk ni kita dah ada kan. Tak apalah. Cuma ni lah halas-halas. Tak ada lah dia mari. Dia on the spot dia mari kan. Tak ada lah. Pakai duduk je lah. Langit tidak selalu cerah, seumpama tiada gading yang tidak retak. Begitulah ujian. Ia datang menyapa saat tidak terduga. Pemerintahan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong baru menginjak setahun apabila virus pembunuh COVID-19 menerobos masuk ke negara ini. Dunia kemudiannya bukan hanya menyaksikan perang melawan musuh yang tidak kelihatan, namun sekelip mata, banyak nyawa yang diratapi pemergian mereka, perniagaan gulung tikar dan pemiliknya muflis. Makan dan minum tidak lagi mampu disajikan di atas meja. Bahkan, begitu banyak kehancuran dek kerana wabak durjana ini. Melewati awan hitam menyelubungi negara, kebijaksanaan kepimpinan di bawah naungan Al-Sultan Abdullah berjaya membawa Malaysia keluar daripada kemelut yang menghimpit, termasuk dengan keputusan memperkenan pengisytiharan proklamasi darurat sebagai langkah proaktif membendung COVID-19 di Malaysia. Ia adalah darurat ke-9 pernah diisytiharkan dalam sejarah negara. Waktu tu keadaan adalah terlalu sukar. Boleh saya katakan terlalu sukar. Kita dapati beberapa tindakan yang telah diambil oleh ke bawah duli. Sebagai contoh pengisytiharan darurat untuk tidak membolehkan COVID itu lebih berjangkit lah ya. Dalam amalan yang di-Pertuan Agong itu, Baginda pernah menolak cadangan kerajaan untuk pengisytiharan darurat. Oleh kerana Baginda fikir pada ketika itu kita tidak memerlukan keadaan darurat bagi menangani COVID-19. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pemerhatian saya ialah kebijaksanaan Baginda. Pertama, dalam mengendalikan urusan negara. Yang Pertuan Agong kata, saya tak mahu rakyat saya terjejas, teruk akibat daripada, dan kerajaan mesti mengambil sesuatu tindakan yang mengurangkan tekanan kepada rakyat. Jadi itu yang kita bayar gaji dan beri pinjaman tanpa interest kepada peniaga-peniaga dan sebagainya. Walaupun Yang Pertuan Agong tidak secara langsung mengendalikan mesyuarat ataupun terlibat secara langsung, tetapi sebagai Yang Pertuan Agong, Yang Pertuan Agong perlu, dia mahu tahu setiap perkara yang berlaku di dalam negara, setiap tindakan kerajaan yang dibuat ketika itu, saya brief Yang Pertuan Agong. Kerana Yang Pertuan Agong sangat concern kepada kesusahan rakyat ketika itu. Saya yakin kita semua dapat melihat bagaimana kebijaksanaan tuanku, pengalaman tuanku di mana semasa kita menghadapi ancaman COVID-19 di negara kita, bagaimana tuanku juga telah begitu prihatin ya, dan sentiasa mengambil berat berhubung dengan perkembangan semasa COVID-19, dan di mana kita juga mengadakan perintah kawalan pergerakan. Dalam masa yang sama kita mengadakan pakej rangsangan ekonomi bagi membantu rakyat yang terjejas sumber pendapatan. Dari segi keseluruhannya di negara kita, kebijaksanaan tuanku telah menyebabkan
ancaman COVID-19 ini telah dapat diatasi. Mengemudi bahtera negara keluar daripada krisis kesihatan global, terpatri dalam lipatan sejarah, baginda juga merupakan satu-satunya yang di-Pertuan Agong terpaksa menempuh badai gelora tampuk pemerintahan negara. Tidak pernah terjadi pada pemerintahan yang terdahulu bagaimana seorang agung memerintah negara dengan 4 orang Perdana Menteri bersama 4 jemaah menteri yang berlainan. Baginda menjadi saksi penarikan semula sokongan, peletakan jawatan seorang Perdana Menteri, malah aneka rencah dalam arena politik negara yang rapuh pada suatu ketika. Begitu juga selepas negara berhadapan pilihan raya umum ke-15 di mana buat pertama kali dalam sejarah demokrasi Malaysia, negara berhadapan dengan situasi parlimen tergantung. Dari segi ketidakstabilan politik itu, dari segi perubahan kerajaan dan pelantikan Perdana Menteri yang baru, beberapa orang Perdana Menteri seperti yang kita maklum, kebijaksanaan ke bawah duli telah memperlihatkan bagaimana baginda telah menggembeling peruntukan undang-undang dengan sewajarnya, tanpa mengambil kira kesan yang, maksud saya, tanpa menzahirkan kesan yang negatif terhadap kedudukan institusi beraja itu sendiri. Sehingga akhirnya kita tahulah kebijaksanaan baginda itu telah mendatangkan kestabilan politik dan seterusnya menzahirkan kedudukan kerajaan semasa yang dinamakan sebagai kerajaan perpaduan. Kalau kita ikut peruntukan 40 dalam fasal 2A, Perlembagaan Persekutuan itu, ia adalah kuasa budi bicara baginda. Kuasa budi bicara baginda ni bermaksud baginda tidak bertindak atas nasihat sesiapa lah. Bukan dari nasihat orang-orang politik. Bahkan baginda juga tidak disyaratkan dalam undang-undang untuk mendengar nasihat raja-raja Melayu yang lain. Tetapi baginda mengambil keputusan untuknya dengan cara bermusyawarah, memanggil ataupun menitahkan raja-raja Melayu yang lain datang ke istana, berangkat ke istana negara untuk membincangkan hal negara, bukan semata-mata terus melihat hitam putih perundangan itu. Tapi baginda telah melihat warna-warna yang lain lah dalam perlembagaan itu yang boleh diselitkan atau diamalkan, ya, terutamanya tentang adat istiadat dan juga adab seorang pemimpin semasa baginda membuat keputusan. Bukan hanya berhadapan dengan trilema, pandemik COVID-19 yang mengganas, kelesuan ekonomi dan politik yang bergelora, kepimpinan ke bawah yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong juga menjadi payung dikala bah besar melanda negara. Disifatkan sebagai banjir kilat terburuk dalam tempoh 50 tahun, bencana alam pada 18 Disember 2021 menyebabkan Lembah Kelang terutama Shah Alam boleh dikatakan lumpuh sepenuhnya selepas hujan tanpa henti selama 24 jam. Jumlah hujan yang diterima ketika itu dikatakan menyamai purata taburan hujan selama sebulan di Lembah Kelang. Bencana ini menyebabkan 48 nyawa menjadi korban di seluruh negara dan berbilion ringgit kerugian terpaksa ditanggung. Ketika peristiwa itu, sekali lagi kita diancam ataupun kita berdepan dengan cabaran krisis. Pengajaran terbesar bahawa perubahan iklim ataupun climate change ini merupakan satu perkara yang nyata, yang boleh menimpa di mana-mana tempat dan boleh memberi kesan yang besar kepada kita. Antara perkara yang kerap kali disebutkan oleh baginda ialah untuk mempercepatkan proses menyelamat ataupun proses membersihkan, sebab baginda turun di kala air telah surut. Kita juga harus menyalurkan sokongan dan bantuan kita. Alhamdulillah selepas itu juga segera kerajaan negeri menyalurkan bantuan-bantuan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan negeri, di samping membantu pihak kerajaan persekutuan terutamanya untuk menyalurkan juga sokongan dan bantuan melalui Jawatankuasa Bencana Daerah yang diketuai oleh pegawai daerah. Asah kapak tajam beliung, tebang mari kayu berduri. Tuanku umpama kemuncak payung, patik di bawah berteduh diri. Kini masa ditunggu-tunggu negeri Pahang dan seluruh isi alamnya kunjung tiba.
Menanti keberangkatan pulang ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang tamat tempoh memayungi negara pada 30 Januari 2024 bakal menyaksikan lembaran baharu buat seluruh rakyat di negeri ini. Sepanjang tempoh baginda bersemayam di Istana Negara, Pahang terus makmur di bawah naungan Pemangku Raja Pahang, Tengku Hasanah Ibrahim Alamsyah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Teraju Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Setakat ini Kerajaan Negeri telah mengadakan beberapa kali mesyuarat untuk membuat persiapan persediaan menyambut keberangkatan pulang Kepada Duli Yang Mulia Yang Agung ke negeri Pahang. Dan antara persiapannya ialah kita mengadakan majlis keberangkatan balik Tuanku di UDM Kuantan dan juga majlis kesyukuran dan doa selamat di masjid-masjid negeri, dan kita juga akan mengadakan karnival rakyat Pahang di dataran Sayangi Kuantan. Bagi mereka yang mendapat petunjuk secara langsung daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, pastinya banyak momen indah tercipta yang akan dikenang sepanjang hayat. Banyak sebenarnya, tapi mungkin saya tak boleh disclose semua lah. Antaranya saya dapati Tuanku suka mendengar lagu sambil berborak dengan saya. Dan dalam masa yang sama kadang-kadang Tuanku menyanyi lagu yang Tuanku minati. Dan sambil itu Tuanku akan bertitah bertanya dengan hasil negeri. Sebagai contohnya, apakah perkara-perkara baru yang negeri akan laksanakan dan bagaimana dengan rakyat Tuanku. Itulah antaranya. Tuanku ni saya tengok banyak favourite food dia. Jadi saya tak boleh. Tapi yang pastinya tempoyak tu salah satu kegemaran Tuanku lah. Tempoyak. Menurut Wan Rosdi dan Fazli, kepimpinan Al-Sultan Abdullah sebagai Ketua Utama Negara dan Raja Berjiwa Rakyat sentiasa menjadi contoh terbaik sebagai pemimpin berwibawa dan berkepribadian unggul. Baginda Tuanku ni seorang yang penyayang, seorang yang prihatin dan juga seorang yang tegas. Di sebalik ketegasan Tuanku juga seorang raja yang bertoleransi. Baginda Tuanku juga seorang yang berwawasan, berfikiran jauh. Pertama, Tuanku memiliki sifat kepimpinan yang hebat. Yang kedua, pastilah Tuanku adalah seorang raja yang berjiwa rakyat. Yang ketiganya, sudah pasti pada saya, Tuanku memiliki sifat yang cukup mesra dan dekat di hati rakyat. Dan yang keempatnya, kalau saya boleh berkongsi, Tuanku adalah ikon keluarga penyayang. Kelimanya, sifat Tuanku yang memiliki kepribadian yang unggul. Selamat berangkat pulang Raja Berjiwa Rakyat ke pangkuan rakyat Pahang Darul Makmur. Bakti dan budi Tuanku menjalankan pemerintahan seadil-adilnya mengikut undang-undang dan perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna agama Islam, malah berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman, menjadi sanjungan sepanjang zaman. Tuanku ni yang dia macam mana, dia dengan rakyat Pahang ni, dia ada hati dia apa ni, tak boleh tengok rakyat-rakyat Pahang ni ada masalah susah ke apa kan, macam banjir ke apa, sakit pening rakyat Pahang. Kek buah Permaisuri paling sedap. Supply saya tak pernah putus. Jadi bila habis je, kadang-kadang Permaisuri tanya, kek buah ada lagi? Kita dah habis Tuanku, nanti saya hantar. Saya rasa semua orang tahu dia memang dia macam nak kata tak ada protokol lah, tapi very humble, very easy, dia macam biasa je. Begitu juga dengan Raja Permaisuri Agong. Pernah baginda menyatakan kepada saya, saya follow awak punya Facebook ke kan, media sosial saya follow. Saya ni rakyat yang memang berbangga lah sebab kita ada Agong dan Permaisuri Agong yang
mesra rakyat. Tengok social media, semua dapat interview-interview, laporan-laporan daripada mana-mana, macam news pun boleh nampak, oh Agong ni macam mesra dengan rakyat. Dia kalau nak pergi banjir pun dia turun padang. So I really like them in general. Semoga Tuanku dan Permaisuri sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut merapat sembah dan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah ke sisi Kebawah Duli Yang Mulia Al-Sultan Abdullah Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah dan Kebawah Duli Yang Mulia Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj yang selamat menyempurnakan pemerintahan sebagai Kebawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan Kebawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dengan begitu gilang gemilang sekali. Meskipun Tuanku sering pulang ke Bumi Pahang dengan program-program rasmi, namun kepulangan sepenuhnya selepas 5 tahun mentadbir dan memimpin Malaysia adalah detik yang sememangnya dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat di Bumi Pahang. Ampun Tuanku, we love you Tuanku. Menjunjung kasih Tuanku. We love you Tuanku. We love you Tuanku. We love you Tuanku. Bye. Tuanku, we love you. Thank you.